Saudara, Singapura kini merupakan bandar kelima terbijak di dunia, naik 2 tangga berbanding tahun lalu. Demikian antara hasil tinjauan yang dilakukan Pusat Daya Saing Dunia IMD yang menilai penggunaan teknologi di 142 bandar bagi meningkatkan taraf kehidupan penduduknya. Bandar Zurich di Switzerland mengekalkan kedudukannya sebagai bandar terbijak dunia. Ia diikuti oleh Oslo, Canberra, Geneva dan Singapura. Sementara itu, Singapura kekal sebagai bandar terbijak di Asia buat 6 tahun berturut-turut. Singapura sekaligus mendahului bandar seperti Beijing, Taipei, Seoul, Shanghai dan Hong Kong yang juga merupakan antara bandar yang tersenarai sebagai 20 bandar terunggul dunia. Singapura turut mencatat prestasi yang baik dalam beberapa aspek iaitu kebersihan, pengangkutan dan keselamatan awam serta kemudahan menggunakan khidmat pemerintah secara online. Pun begitu, penduduk yang ditinjau menyuarakan keprihatinan tentang perumahan dan pekerjaan. Lebih 77% responden menyatakan perumahan yang dimampui merupakan satu keutamaan yang mendesak, manakala sekitar 50% responden bimbang tentang jaminan dan kepuasan pekerjaan. Syarikat pelaburan milik negara Temasek meluaskan lagi tapaknya di Eropah dengan menubuhkan pejabat baru di Paris. Ini dalam usahanya mengukuhkan lagi akses kepada pelbagai peluang dan bakat sedang portfolio pelaburan Temasek di luar dan dalam Eropah terus berkembang. Temasek meraihkan ulang tahunnya yang ke-50 tahun ini. Ini merupakan pangkalan terkini Temasek dalam rangkaian globalnya yang terus berkembang. Pejabat di Paris ini adalah yang ketiga bagi Temasek di Eropah dan yang ke-13 di dunia. Secara keseluruhannya, portfolio Temasek di Eropah sudah berkembang 5 ganda sejak 2011 kepada $47 bilion sekarang ini. Di majlis meraihkan pelancaran pejabat baharu ini, Timbalan Perdana Menteri Lawrence Wong berkata, meskipun dalam keadaan yang mencabar, masih ada peluang yang boleh diraih di seluruh dunia, lebih-lebih lagi di Eropah, Timur Tengah dan Afrika. Singapore is in Southeast Asia. We are at the heart of this dynamic Asian story. Our value proposition is to be a connector and a hub for Asia to the world and for the world to Asia. And we believe this role becomes more important in an increasingly fragmented world. And that's why we are redoubling our efforts to deepen cooperation with like-minded partners like France. Pengerusi Temasek Lim Boon Heng pula berkata, pelaburan akan didorong oleh trend-trend seperti pendigitalan dan gaya hidup mampan. Ini merupakan pelaburan-pelaburan yang Perancis percaya dapat membantunya mengekalkan daya tarikannya kepada perniagaan. We need foreign investors. We need people of your quality. We need strong companies as yours. We need strong, skilled and wise people like the one you have in Temasek. Temasek mempunyai nilai portfolio bersih $382 bilion sehingga Mac tahun lalu. Keluarga mantan Hakim Besar Yong Pang Haw akan menderma $10 juta kepada Sistem Kesihatan Universiti Nasional NUHS. Anak perempuan Dr. Yong Ying Yi juga mendedahkan yang akan didermakan atas nama mendiang ibunya. Derma tersebut diumumkan semasa pelancaran buku baharu mengenai warisan bapanya. Buku ini yang ditulis oleh Hakim Andrew Fang mengisahkan perwatakan mendiang Dr. Yong sebagai individu dan juga sebagai seorang mentor. Masyarakat sektor guaman mengingati mendiang sebagai seseorang yang tegas tetapi juga seorang hakim yang penuh ihsan dan empati. Perdana Menteri Lee Hsien Loong yang turut menulis kata pengantar buku ini berkata, Dr. Yong membantu menghuraikan lebih 2,000 kes yang tertunggak di Mahkamah Agung. Disebabkan tokoh perintis seperti Dr. Yong, kata PMD, sistem kewangan Singapura dianggap sebagai yang terbaik di Asia hari ini. Dr. Yong worked hard to develop Singapore's jurisprudence. He moved boldly to drop anachronistic rules of English common law that we had inherited. In their place, he encouraged the development of rules more suited to our context and to prevailing commercial practices. The hundreds of judgments that he wrote and the thousands of magistrates' appeals he presided over
are still studied and cited to this day. Kremlin menambah kerjaya Dr. Yong merangkumi banyak institusi utama Singapura. Beliau pernah menjadi pengerusi dan ketua eksekutif OCBC serta menjadi pengarah urusan pertama Perbadanan Pelaburan Pemerintah Singapura GIC. Menteri Kedua Ehwal Luar merangka Menteri di Pejabat Perdana Menteri Dr. Muhammad Maliki Osman sedang melakukan lawatan 5 hari ke Brunei sempena Hari Raya Aidilfitri bermula hari ini. Dr. Maliki yang juga Menteri Kedua Pendidikan akan bertemu Sultan Hassanal Bolkiah serta anggota lain keluarga diraja untuk menyampaikan ucapan selamat Hari Raya daripada para pemimpin Singapura. Beliau dan rombongan Singapura juga akan menghadiri acara rumah terbuka anjuran para menteri dan mantan menteri Brunei serta personaliti kanan kerajaan Brunei. Kunjungan Dr. Maliki turut diiringi Menteri Negara di Pejabat Perdana Menteri Desmond Tan serta anggota Parlimen Yeo Wan Leng. Menurut kenyataan Kementerian Ehwal Luar MFA, Dr. Maliki akan menjadi tetamu terhormat Rumah Terbuka Hari Raya Anjuran Suruhanjaya Tinggi Singapura di Brunei pada Ahad ini. Beliau juga akan merasmikan projek masyarakat bersama oleh Kementerian Dalam Negeri Brunei dan Persatuan Singapura untuk membaik pulih beberapa jambatan yang rosak di kampung air. Projek itu adalah sebahagian daripada usaha mengumpul derma SG Cares yang dilancarkan Persatuan Singapura SA untuk mengumpul $40,000 bagi pelbagai projek masyarakat di Brunei sempena ulang tahun ke-40 hubungan diplomatik antara kedua-dua negara tahun ini. Sementara itu, saudara, seperti yang kami laporkan awal tadi, Timbalan Perdana Menteri Lawrence Wong kini berada di Perancis bagi lawatan rasmi. Namun sebelum berangkat ke Eropah, beliau sebenarnya sempat bermain dan memetik gambus serta jamming lagu Hari Raya bersama dua pemuzik tradisional Melayu, Azrin Abdullah dan Ridwan Zalani. Mari kita saksikan. And then the top here is F and C. F and C. Wow, very hard to remember. We're going to do Selamat Hari Raya together. Alright, Selamat Hari Raya Aidilfitri. Itu dia saudara DPM Wong yang nampaknya bukan saja pandai bermain gitar, tapi kini sudah boleh bermain gambus.